Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey, so hari ni saya dan kumpulan saya nak bentangkan projek. Okey, so kami memilih kafe Eco Cafe untuk kami punya projek kali ni. Kami punya projek ni disediakan untuk Puan Hasmiza binti Taib dan disediakan oleh saya dan rakan-rakan saya. Saya Muhammad Akademis bin Muhammad Nasir dan juga Laila Kamarina binti Ismi Haidar, Nurdini Idina binti Muhammad Nazri, Nurin Nadirah binti Muhammad Husaini Fitri dan juga Nurul Nadirah binti Muhammad Nizam. Okay, so untuk introduction, Eco Cafe ni bermula pada tahun 2020 dan juga dia beroperasi dekat nombor 15 persiaran seksyen 4.7 Bandar Putra Bertram. Okay, so Eco Cafe ni mereka punya focus selling adalah western punya style dan juga kopi, dan mereka juga ada jual dessert. So mereka punya demand ni hari ke hari sangat-sangat mendapat sambutan lah. Okay, dan antaranya mereka ni ada buat servis door to door food delivery. So Eco Cafe ni dia punya business owner ada join beberapa program lah, antaranya adalah di bawah Kementerian Telecommunication. So dia dan juga multimedia. Okay, so Eco Cafe ni mereka punya modal starting bermula pada RM120,000. Okay, so untuk owner background, dia punya owner adalah Nur Alia Muhfirah binti Muhammad Aris dan juga tarikh lahir dia pada 20 hari bulan 10 1995. So sekarang umur dia sudah 27 tahun lah. Okay, so untuk dia punya academic qualification, dia ada diploma dan juga Bachelor of Business. Dan skill yang saya nampak ada dekat dia ni, dia ada communication skill dan juga dia ada skill in planning lah. Okay, dan dia ada pengalaman bekerja dekat beberapa hotel dan juga jadi coffee maker lah dekat beberapa restoran. Dan dia punya status sekarang sudah berkahwin. Sekarang saya akan sambung planning. Perancangan perniagaan Eco Cafe adalah untuk membentuk matlamat dan mengambil tindakan yang sesuai bagi mencapai matlamat perniagaan mereka. Latar belakang perniagaan Eco Cafe adalah nama perniagaan itu adalah Eco Cafe. Dia terletak di Kepala Batas Bertam. Di situ juga terdapat nombor telefon, Facebook, IG dan TikTok perniagaan Eco Cafe. Perniagaan Eco Cafe ini adalah sejenis milikan tunggal dan telah ditubuhkan pada tahun 2020 dan memerlukan modal sebanyak RM120,000. Seterusnya, matlamat organisasi. Visi perniagaan Eco Cafe ini adalah untuk membangunkan kualiti dan menjadikan perniagaan Eco Cafe berdaya saing dalam Malaysia. Misi perniagaan Eco Cafe ini adalah untuk memuaskan semua pelanggan dengan kehadiran pekerja yang profesional untuk memperkenalkan konsep kopi di Bertam. Objektif perniagaan Eco Cafe ini adalah dapat memberi kepuasan kepada pelanggan dari segi perkhidmatan yang diberikan dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Eco Cafe ini boleh menyasarkan kenaikan keuntungan mereka sebanyak 10% pada setiap bulan. Jenis perancangan yang digunakan oleh Eco Cafe. Pertama, perancangan strategik. Eco Cafe ini mempunyai perancangan 5 tahun akan datang, iaitu mereka bercadang untuk menambah beberapa cawangan di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan lain. Hal ini kerana kawasan itu terletak di lokasi yang strategik. Kedua, perancangan taktikal. Perniagaan Eco Cafe ini mempunyai perancangan dalam 4 tahun akan datang dan mereka lebih fokus kepada pelanggan, pekerja dan aktiviti harian yang dijalankan oleh mereka. Akhir sekali, perancangan operasi. Perniagaan ini mempunyai perancangan yang kurang daripada 1 tahun dan mereka lebih fokus pada aktiviti harian.
Polisi yang digunakan dalam penjagaan ini ialah keselamatan makanan. Peraturan yang terdapat dalam penjagaan Aku Cafe ini ialah kehadiran para pekerja. Prosedur yang digunakan dalam penjagaan ini adalah dalam aspek cara menubuhkan penjagaan Aku Cafe. Akhir sekali, staffing in planning. Aku Cafe telah merancang untuk mengambil pekerja yang berkemahiran tinggi dalam bidang penyediaan makanan. Pihak pengurusan juga boleh memecat pekerja yang tidak berpotensi. Pengurus juga boleh mempunyai hubungan yang baik dengan pekerja. Ini dapat mengurangkan tekanan kepada para pekerja yang terdapat di Aku Cafe. Organisasi sangat penting dalam Aku Cafe untuk memastikan pengurusan dalam perniagaan itu dapat dijalankan dengan efektif. Job description terdapat CEO, marketing, HR, pembantu dapur, pembuat pastry dan kru. Dalam work specialization pula melibatkan pemindahan pekerja ke jabatan lain dalam skop kerja yang sama. Contoh macam perniagaan dalam ada penyeliran kerja hanya boleh dilaksanakan antara pembantu dan kerani. Dalam job enrichment pula dapat memberi peluang kepada pekerja untuk membuat keputusan dan memperbaiki diri. Contoh, CEO dalam company Aku Cafe memberi peluang kepada pekerja untuk decide menu di Aku Cafe. Untuk departmentalization pula, terdapat individu dan unit lebih besar dalam bidang yang berkaitan. Contoh macam dapur, pembantu dapur dan kerani dikumpulkan dalam satu unit yang sama untuk membuat kerja. Authority dan power. Untuk power, pekerja ada kemahiran dan pekerja itu berkuasa untuk memberi arahan kepada pekerja yang lain. Aku Cafe amalkan centralization dan decentralized. Bahagian management sahaja yang ada power untuk uruskan kerja tersebut. Untuk decentralized pula, pihak management atasan bagi kuasa kat pekerja bawahan. Contoh, owner Aku Cafe bagi kepercayaan kepada pekerja untuk handle Aku Cafe bila owner Aku Cafe tak ada kat kedai untuk pantau. Okay, so untuk leadership, untuk introduction, Aku Cafe ni sangat-sangat mementingkan sifat seorang pemimpin lah. Sebab seorang pemimpin yang baik ni, dia boleh membantu employee ni untuk melakukan kerja-kerja yang berkualiti. Dan dekat situ juga, leader yang baik ni, dia akan memberi motivation. Dia sentiasa pastikan yang dia punya employee ni dalam condition yang baik lah. Okay, so untuk leadership style, so dalam company, dalam cafe, Aku Cafe ni terdapat dua jenis leadership style. Yang pertama adalah supportive. So dia punya CEO sendiri sangat-sangat concern lah dekat dia punya employee. Tambah-tambah lagi berkaitan dengan masalah personal. So CEO ni akan cuba selesaikan lah. Dan juga dia punya hubungan antara top management, CEO dan juga employee ni sangat-sangat rapat dan mudah untuk di-approach lah. Okay, yang kedua adalah participative. Okay, so top management ni, mereka sentiasa libatkan mereka punya employee untuk buat decision making. Contohnya menu-menu yang ada dekat Aku Cafe ni, hasil perbincangan antara mereka dan juga employee. Dan employee yang tentukan menu-menu yang ada dekat Aku Cafe. Okay, so terdapat 3 jenis communication barrier yang ada dalam Aku Cafe. Yang pertama adalah dia punya employee emotion. Biasalah sebab waktu kena pressure, waktu customer ramai. So, employee ni dia ada masalah emotion lah. Okay, yang kedua adalah noise at kitchen. Sebab yang kita faham lah kan, kitchen ni tempat orang memasak, so memang sangat-sangat bising lah. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah environment. Contohnya macam waktu hujan, waktu guruh kuat kan. So waktu ada kerja-kerja orang buat pembahagian ke dekat berhampiran dengan Aku Cafe. So itu adalah 3 jenis communication barrier yang ada dekat Aku Cafe. Okay, so ini adalah cara macam mana nak atasi masalah communication barrier tadi tu. Yang pertama, untuk emotion employee, top management ni dia pun kena terima lah yang
biasalah employee ni dia akan ada masalah communication, masalah emotion lah kan, bila kena pressure, bila semua. So, dia kena accept benda tu dan cuba untuk selesaikan. Dalam masa yang sama, mereka kena get ready dengan mereka punya mood sendirilah, supaya waktu mereka bagi motivation ke, mereka nasihat ke, benda tu tak jadi lebih buruk lah. Okay, untuk yang kedua, noise in kitchen. So, cara terbaik dia adalah employee yang bekerja dekat bahagian dapur ni, mereka kena stop set untuk masak, mereka tutup semua mesin dan juga fokus dekat maklumat yang nak disampaikan oleh top management. Okay, seterusnya untuk environment. So, cara terbaik untuk atasi masalah environment ni adalah top management ni communicate dengan employee waktu selepas environment tu dah habis. Maknanya, macam contoh waktu hujan kan. So, management ni lebih baiklah dia bagi announcement dekat employee tu waktu hujan dah habis ataupun waktu guruh dah habis. So, itu antaranya cara macam mana nak atasi masalah communication barrier. Okay, so untuk type of motivation program can be created in the organization. So, saya suggest 3 program yang boleh dilakukan oleh OK Cafe lah untuk menaikkan semangat employee dah. Okay, yang pertama adalah reward for employee. Okay, so top management ni, mereka boleh provide reward untuk employee. Dekat situ, mereka boleh boost employee punya motivation untuk bekerja dan juga jadi lebih produktif lah. Okay, seterusnya adalah team building. So, top management ni dia boleh provide team building. Contohnya setahun sekali lah. So, dekat team building ni, mereka boleh create relationship antara employee dan juga top management dan juga CEO. So, dekat situ mereka boleh maintain lah employee punya semangat. Kan? So, mereka boleh jelaskan matlamat mereka bagi employee faham. So, dekat situ, employee ni mereka boleh maintain dan terus bekerja lah. Okay, yang terakhir saya punya suggestion adalah buat healthy care program. So, dekat sini, top management, mereka boleh tanggung. Contohnya macam ada employee yang sakit, dia pergi jumpa doktor, dia pergi klinik. So, dekat situ, OK Cafe, dia boleh tanggung kos yang employee pergi jumpa tu lah, yang dikenakan ke atas employee tu. So, dekat situ, employee ni dia akan rasa yang top management dan juga CEO ni concern tentang mereka punya need, mereka punya keperluan dan juga kesihatan. So, dekat situ mereka akan lebih bersemangat untuk bekerja lah, sebab mereka tahu yang top management mementingkan mereka punya kesihatan. Hai, saya akan membaca pandangan controlling, itu proses controlling. Proses controlling adalah kita akan presentasi standard, mengumpul presentasi sebenar, membandingkan presentasi sebenar dengan presentasi standard dan menentukan tindakan. Okey. Yang satu, kita terapkan presentasi standard. Okey. Setiap bisnes ni dia mesti ada matlamat kan, sama dengan aku cafe. Tanpa standard ni tak ada ukuran. Ukuran tu dia ditugaskan, dia dibagikan mengikut department ataupun presentasi ada pasukan supaya pengurus dapat mengetahui apa proses yang dilakukan melalui kerja pasukan. Dan kedua, mengukur prestasi sebenar, iaitu meletakkan standard yang membolehkan untuk menerapkan fungsi mengawal. Salah satu untuk mengukur prestasi kerja ni melalui pengurus. Contohnya pengurus ni dia tanya komunikasi antara pekerja ni baik ke tak antara satu sama lain. Yang ketiga, membandingkan prestasi sebenar dan prestasi standard. Okay, aku cafe ni telah menetapkan garis dasar untuk prestasi ahli pasukan semasa melakukan tugas mereka. Dia boleh dibandingkan prestasi dan prestasi yang dirancang dan dapat menentukan yang mana lebih besar dan lebih efektif untuk dijalankan. Keempat pula, membentukkan tindakan. Okay, sebaik saja proses ni dilakukan. Okay, so cafe ni dapat fase puncanya. Pengurus cafe ni dia mengambil tindakan di mana apa yang perlu dibetulkan atau ditambah baik melalui servis, kerja ataupun makanan dan minuman untuk menyelesaikan isu masalah tersebut. Tentang jenis-jenis kawalan. Okey, ada 3 kawalan mengikut masa, kawalan kewangan, ataupun ada aras. Okey, pertama kawalan mengikut masa. Kawalan mengikut masa ni dia ada 3, untuk bagi pada 3. Iaitu first kawalan feed forward. Okey, iaitu kawalan sebelum perniagaan dilakukan. Okey, kedua kawalan serentak. Kawalan serentak ni semasa proses perniagaan tu dilakukan, seperti proses memantau dan mengawal proses bekerja semasa mereka melakukan tugas supaya perniagaan ini dapat berjalan dengan lancar.
ketiga, kawalan malas. Okay, dia melibatkan proses lepas perniagaan tu dilakukan lepas perniagaan dilakukan, kawan macam mengumpul maklumat tentang aktiviti yang dapat ditambah baik supaya dapat ke arah step yang lebih menasangkan. Kedua, kawalan kewangan iaitu prosedur dasar dan cara organisasi untuk memantau dan memperuntukkan wang ke atas sesuatu untuk syarikat yang perlu dikawal melalui duit keluar, masuk, untung, rugi. Ketiga, penanda aras iaitu perancangan yang lebih strategik dan proses penyelidikan. Macam penanda aras ni dilakukan untuk mendapat matlamat yang lebih jelas supaya tugas yang dibuat kepada pemula dan tim kerja dapat dijalankan dengan baik. Pula yang kita boleh buat daripada ni macam jelas lah, macam aku Kevin dia menggunakan fungsi pengurusan POLC. Dalam POLC memang perniagaan ni memang terapkan lah. Fungsi ni memang penting untuk semua perniagaan dan dijalankan seperti aku Kevin. Perniagaan ni dia dapat ke arah lebih jauh kerana aku Kevin ni dia mengamalkan fungsi pengurusan POLC. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.